Assalamualaikum. Minta maaf ada gangguan talian di sini. Okey, saya akan mulakan lagi sekali. Minta maaf atas talian ni yang gangguan daripada saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam negaraku Malaysia, salam UiTM, salam tanah serendah Sekebun Bunga. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Zulkifli Muhammad menjalankan tugas Rektor UiTM Cawangan Kelantan. Timbalan-timbalan Rektor UiTM Cawangan Kelantan, Yang Berusaha Encik Isyamuddin Muhammad Tantawi, Timbalan Pendaftar UiTM Cawangan Kelantan, dan Yang Berusaha Profesor Teknologi Dr. Muhammad Nasir Ismail Pendolo Rektor UiTM Kampus Kota Baru, Yang Berusaha panel-panel jemputan Encik Yusri Muslif, Encik Muhammad Syukri bin Rosli, Encik Faris Hassan dari Wakil Kepada Negeri Kelantan. Yang berusaha barisan-barisan pengurusan Kanam UiTM Cawangan Kelantan, ketua-ketua unit, ketua-ketua koordinator dan staf akademik dan staf pentadbiran UiTM Cawangan Kelantan. Seterusnya penonton-penonton yang dikasihi semua. Saya Teknologi Sapri bin Abdullah, pengerusi KKU UiTM Cawangan Kelantan, moderator anda pada hari yang berbahagia ini. Sebelum memulakan program pada pagi ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah bagi memberkati majlis Al-Fatihah. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga majlis kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Hadiri semua, untuk makluman program pada hari ini dipancarkan melalui Webex, dianjurkan oleh Kesatuan Kekitangan Umum UiTM Cawangan Kelantan dengan kerjasama unit latihan dan kepimpinan bahagian pentadbiran dan unit komunikasi korporat serta Micropack Negeri Kelantan. Tujuan diadakan majlis pada hari ini adalah untuk memberi maklumat dan penerangan tentang kepentingan dalam memiliki kemudahan yang terdapat di dalam pakej QPAC Care dan QPAC PA. Terlebih dahulu saya izinkan dulu saya memperkenalkan panel penceramah yang pertama dari unit pembasaran Encik Yusri Muslim, berpengalaman dalam bidang takaful selama lebih kurang 15 tahun. Apa khabar Encik Yusri? Seterusnya saya memperkenalkan panel yang kedua adalah Encik Muhammad Syukri bin Rosli, berpengalaman dalam industri takaful dan insuran selama 10 tahun. Apa khabar Encik Syukri? Baik. Panel yang ketiga, Encik Faris Hassan, iaitu bekas pegawai tentera. Beliau berpengalaman dalam industri insuran selama 22 tahun. Apa khabar Encik Faris? Baik, Terima Tuan. kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel penceramah kita kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini. Kepada semua penonton, semoga setia bersama kami sehingga ke hujung persiaran nanti. Diharapkan semua sekali mendapat input yang bermanfaat dan berguna. Jika terdapat pertanyaan soalan, tuan-puan boleh menaik di ruangan chatting setiap session atau boleh bertanya terus dengan membukakan mic, iaitu unmute masing-masing. Okey, semasa persiaran taklimat disampaikan, mohon kerjasama semua supaya mutekan mic pada device setiap individu. Tanpa melengah masa, saya menjemput panel penceramah yang pertama, iaitu Encik Yusri Muslif, untuk membuka program kebajikan khas penjawat awam QPAC Care dan QPAC PA. Dipersilakan Encik Yusri. Aduh. Ya, Encik Yusri, silakan. Encik Yusri?
Minta mic tu, onkan mic. Minta onkan mic, kami tak dengar di sini. Cik Syukri boleh dengar ke? Cik Syukri, Cik Faris boleh dengar ke? Panel-panel kita? Okey, boleh dengar, boleh dengar. Boleh dengar. Kalau seandainya Cik Yusri ada masalah dengan mic dia, saya menjemputlah Cik Syukri dululah untuk memberi penerangan dalam QPAC Care lah. Dalam QPAC Care yang lebih jelas dari segi permulaan proses untuk mendapatkan rawatan dan tindakan yang perlu diambil perhatian oleh pemegang polisi dan kemudahan tuntutan sedia ada yang ditawarkan oleh pemegang polisi. Silakan Encik Syukri. Tes dengar ke? Dengar ke? Okey, boleh dengar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Teknologi Sapri bin Abdullah selaku moderator kita pada hari ini. Dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Zulkifli Muhammad, Rektor UiTM Cabang Kelantan, Prof. Madya Teknologi Dr. Ghazali Osman, Timbalan Rektor Al-Ewa Akademi, Teknologi Dr. Khalid Abdul Wahid, Timbalan Rektor Al-Ewa Pelajar, Dr. Sharina Azlin bin Muhammad Nasir, Timbalan Rektor Penyelidikan Jaringan Industri dan Alumni, Encik Isyamuddin Muhammad Tantawi, Timbalan Pendaftar, Penolong Profesor Madya Tansri, Profesor Madya Teknologi, Dr. Muhammad Nasir Ismail, Penolong Rektor Kampus Kota Baru. Saya ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih pada warga kerja dan warga pentadbiran khususnya KKU UiTM. So pagi ini alhamdulillah kita dipertemukan di dalam sesi alam maya ya tuan-tuan. Suara saya okey ke? Cik Syukri minta jelaskan suara dia. Dekatkan dengan mic. Okay. Sebab terlalu tenggelam suara tu. Okey, so jelas ke? Jelas ke? Okey, jelas. Okey, kena pegang mic macam ni. Okey, baik. So pagi ini saya hadir bersama 3 rakan lain adalah untuk memberi pencerahan mengenai program kebajikan khas untuk penjawat awam. So kebiasaannya hari ini setiap sesi sekali kita akan bagi pencerahan mengenai 2 program, iaitu program QPAC Care dan QPAC SPA. Tetapi hari ini untuk UiTM kami akan bawa satu topik khas. Kerana kami tahu UiTM dah ada beberapa peserta daripada UiTM sudah pun mendengar mengenai teori mengenai keistimewaan QPAC Care. So hari ini kita akan bawa teknikal penggunaan dia. So untuk menambahkan lagi kefahaman mengenai program kebajikan ini. Baik tuan-tuan. So ini adalah jabatan yang ke-100 kita hadir secara taklimat secara online dan offline. Sebelum wabak COVID-19 pandemik baru-baru ini, so kami telah melakukan beberapa satu round mana setiap negeri Terengganu tu insya-Allah kami ada mengunjungi SPRM dan berbagai lagi jabatan lah. So okey, so alhamdulillah. So pada hari ini tuan-tuan berlaku kesilapan teknikal sikit. Sepatutnya saudara Cik Muhammad Yusri tapi saya take over. So sepanjang ni okey tak suara saya? Okey, dengar jelas. Minta dekatkanlah dengan mic dengar. Okey, baik. Dekat. Baik tuan-tuan. Sebelum saya lanjutkan program ni tuan-tuan, saya nak jelas sikit mengenai QPAC. Apa maksud QPAC sebenarnya? Baik, seumumnya semua dah tahu tapi kita ulang balik. QPAC adalah Kongres Kesatuan Pekerja di dalam sektor awam. Yang mana menjaga kebajikan pasal kaki tangan awam, badan berkanun dan badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Baik, QPAC mempunyai peranan yang amat besar dalam menjaga kepentingan kebajikan warga penjawat awam.
bukan sahaja dari segi tuntutan kenaikan gaji, allowance, kemudahan dan kebajikan dengan mandat serta sokongan dari semua kesatuan gabungan di bawah QPEX dan dengan sokongan kerajaan, QPEX dengan kerjasama Medicare Assistant telah memperkenalkan program kebajikan penjawat awam iaitu penghospitalan dan pembedahan dan perlindungan kemalangan QPEX. Baiklah tuan-tuan, sebelum saya pergi lebih jauh tuan-tuan, sebenarnya di bawah QPEX ada 7 seliaan syarikat yang menganjurkan program usaha sama. Jadi saya harapkan tuan-tuan tidak terkeliru. Jadi di bawah program hari ini adalah anjuran bersama Medicare Assistant. Dengan di bawah program itu adalah MyQPEX Care. Yang mana setakat ini tuan-tuan hanya MyQPEX Care sahaja yang ada kemudahan kad perubatan. Selain itu adalah life policy biasa. Okey, so jelas. Baik, sebelum saya mulakan boleh tak saya tengok feedback? Okey ke ini? Boleh tak tarik kat ruangan chat? Okey ke? Jelas ke? Slow Okay, Slow, saya Vito tak dekatkan sikit lagi. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih, baik. Okey tuan-tuan, untuk mengetahui mengenai teori kemudahan QPEX Care ni tuan-tuan, saya akan pasangkan video. Video ni tuan-tuan sebenarnya mudah diperolehi. Tuan-tuan boleh melalui YouTube pun dapat. So sekarang ni saya akan pasang video. Tuan-tuan diharapkan boleh menonton dulu dan kalau ada apa-apa persoalan yang nak ditanya, tuan-tuan boleh tanyakan selepas pada ni. Baik. Okey, so kita akan pergi kepada video. Keistimewaan inisiatif QPEX Care boleh dijelaskan melalui 5M. M1. Mudah digunakan. QPEX Care menyediakan pusat khidmat tuntutan 24 jam. Setiap peserta QPEX Care akan menerima kad perubatan QPEX Care. Di belakang kad tertera nombor talian pusat khidmat tuntutan 24 jam QPEX Care. Untuk sebarang pertanyaan semasa kecemasan berkaitan dengan kemasukan ke hospital dan tuntutan, peserta QPEX Care boleh menghubungi talian 03 3374 6268. QPEX Care merupakan program kad perubatan yang tertua di Malaysia dan diterima lebih daripada 70 panel hospital pakar swasta di seluruh negara yang menawarkan kemudahan kemasukan tanpa tunai. Proses mendapatkan rawatan penghospitalan menggunakan kad QPEX Care di hospital pakar swasta amat mudah. Peserta hanya perlu mengemukakan kad QPEX Care semasa penghospitalan untuk mendapat surat jaminan. Peserta mendapat rawatan pakar dalam keadaan kondusif. Semasa discharge, kos penghospitalan akan ditanggung oleh QPEX Care. Peserta pulang ke rumah dengan tenang. M2. Melindungi seisi keluarga. QPEX Care menawarkan 2 jenis pelan. Pelan keluarga QPEX Care memberi perlindungan kepada ahli, pasangan dan semua anak sebanyak RM60,000 setiap tahun dengan had perlindungan sebanyak RM20,000 untuk setiap ketidakupayaan. Pelan individu QPEX Care memberi perlindungan kepada ahli sahaja sebanyak RM40,000 setiap tahun dengan had perlindungan sebanyak RM20,000 untuk setiap ketidakupayaan. Had umur penyertaan. Had umur penyertaan bagi ahli dan pasangan adalah dari 18 tahun sehingga 60 tahun dan pembaharuan boleh dilanjutkan sehingga 70 tahun. QPEX Care melindungi semua anak dari 30 hari hingga 18 tahun dan perlindungan akan dilanjutkan sehingga 23 tahun sekiranya masih menuntut di Malaysia dan belum berkahwin dan bilangan anak pula tidak terhad. M3. Manfaat komprehensif. QPEX Care menyediakan manfaat yang komprehensif bermula dari kos rawatan prahospital, penghospitalan dan rawatan susulan. Skop perlindungan QPEX Care merangkumi bilik dan penginapan hospital,
bilik bedah dan unit rawatan rapi, perkhidmatan diagnostik dan yuran doktor prahospital, yuran doktor pakar perubatan dan pembedahan, kos pembedahan, perkhidmatan dan bekalan hospital, rawatan pasca hospital, yuran ambulans, yuran laporan perubatan doktor, rawatan pesakit luar untuk kemalangan, dialisis buah pinggang, rawatan kanser. Jenis rawatan yang dilindungi. QPEX Care melindungi rawatan kemasukan wad dan pesakit luar untuk kemalangan, pembedahan, dialisis buah pinggang dan rawatan kanser di hospital pakar swasta. Manakala untuk semua jenis penyakit, rawatan kemasukan wad sahaja dilindungi. QPEX Care melindungi semua jenis penyakit yang memerlukan penghospitalan, termasuk demam panas, denggi, keracunan makanan, radang paru-paru, kencing manis, darah tinggi, stroke, penyakit jantung, kanser. QPEX Care melindungi semua jenis pembedahan, termasuk appendix, ketumbuhan, thyroid, batu karang, katarak, semua jenis kemalangan. QPEX Care tidak melindungi penyakit sedia ada, penghospitalan bertujuan penyiasatan, pembedahan kosmetik, rawatan kehamilan, rawatan untuk penyakit atau kecacatan sejak lahir, congenital. Untuk maklumat terperinci senarai pengecualian, sila rujuk kepada risalah QPEX Care atau layari laman web www.qpexcare.my. QPEX Care memberi perlindungan kepada warga penjawat awam semasa berada di luar negara. Jika mendapat rawatan di luar negara atau hospital pakar swasta bukan panel di Malaysia, peserta perlu membayar kos rawatan terlebih dahulu dan menuntut balik bayaran melalui Pusat Khidmat Tuntutan 24 Jam QPEX Care. Allowance tunai harian RM50 akan diberikan jika peserta mendapatkan rawatan di hospital kerajaan. M4. Mampu dimiliki. Kadar sumbangan untuk takaful penghospitalan ditentukan oleh kos rawatan dan kekerapan penyakit. Peningkatan bilangan pesakit dan kos rawatan secara mendadak dari tahun ke tahun menyebabkan kadar sumbangan turut meningkat dan sukar dimampui oleh kebanyakan rakyat Malaysia. Dalam merealisasikan objektif QPEX, iaitu setiap warga penjawat awam memiliki QPEX Care, konsep kadar sumbangan serendah boleh diperkenalkan dengan sokongan kerajaan. Dengan sumbangan serendah RM32 sebulan untuk pelan individu dan RM85 sebulan untuk pelan keluarga, anda boleh menikmati perlindungan tahunan sehingga RM40,000 untuk pelan individu dan RM60,000 untuk pelan keluarga. M5. Mudah disertai. Peserta dan ahli keluarga tidak perlu menjalani pemeriksaan kesihatan untuk menyertai QPEX Care. Bayaran sumbangan bulanan adalah melalui Biro Angkasa. Peserta hanya perlu isikan borang permohonan QPEX Care, isikan borang Biro Angkasa dan dapatkan pengesahan majikan. Sertakan salinan slip gaji terkini dan kad pengenalan pemohon sahaja. QPEX. Okey, itu saja sedutan video daripada mengenai apa ni, program QPEX Care 5M. Okey. Untuk 5M tadi dijelaskan melalui video, tuan-tuan sebenarnya sudah, saya rasa dah kebanyakan pun dah pernah dengar. Sebab benda ni teori dan mudah didapat dari YouTube ataupun melalui website MyQPEX Care. So saya akan ulas secara ringkas. M yang pertama ni mudah digunakan tuan-tuan. Kalau sekiranya kad kita hilang tuan-tuan ataupun kad tu belum lagi sampai, tuan-tuan hanya menggunakan rujukan nombor IC sahaja untuk urusan kemasukan ward. Baik. M yang kedua, melindungi seisi keluarga ni tuan-tuan, saya ulang lagi sekali. Tiada had untuk bilangan anak.
So banyak yang saya terima pertanyaan, Cik Syukri, kalau 10 orang anak macam mana Cik Syukri? Sesama saja. Bayarannya hanyalah RM85 untuk warga penjawat awam di bawah universiti awam. Okey. So hak anak tiada hak, tetapi untuk isteri ada hak dia. Kalau bagi suami yang nak menyertai ni, so hak bagi isteri adalah seorang sahaja. Kalau bagi yang apa ni, ada cawangan 5 ke 4, saya 3 ke 4 tu, so tak dapat lah. So satu cawangan saja yang dapat di-cover. Baik. Okey, so M yang ketiga adalah manfaat komprehensif tuan-tuan. Apa yang dijelaskan oleh video tadi, saya akan sentuh mengenai limit sahaja. Limit baik. Setiap kad perubatan khususnya tuan-tuan akan lebih berminat nak tahu apa limit dia, betul tak? Okey, so limit dia untuk kad perubatan QPEX Care ni tuan-tuan, untuk cover diri sendiri saja, setiap tahun tuan-tuan akan dibekalkan dengan RM40,000 limit perubatan setiap tahun dan akan tamat tempoh perlindungan ini sehingga umur 70 tahun. Bermaksud tuan-tuan, kalau tuan-tuan pencen awal tak sempat dalam 60, so 50. So tuan-tuan boleh teruskan sehingga umur 70 tahun. Baik. Okay, untuk bagi package family tuan-tuan, untuk 1 tahun, limit dia adalah RM60,000 untuk satu family dan setiap kali rawatan adalah RM20,000. So jelas tak sini? Ada tak soalan yang nak ditanya sini? Okey, kalau tak ada saya ceritakan sikit. Sebenarnya sini berlaku banyak confuse sebenarnya. Okey, so limit RM20,000 ni adalah diberi kepada setiap pesakit dengan tujuan satu penyakit dan satu pada setiap kali masuk rawatan. Jelas Okey, so ada soalan saya nampak Boleh Okey. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey tuan. Okey puan, sila. Halo. Halo. Okey, saya dapat soalan daripada Encik Sazurah Sajuri. Tuan, sekiranya penjawat awam itu bersara awal, persoalannya beliau masih boleh menjadi ahli ke sehingga umur 60? Okey, seperti yang saya jelaskan sebentar tadi. Ya, baik. Okay, teruskan. Saya nak tanya, untuk QPEC ni, dia insurans medical kan? Ya, betul Puan. Saya insurans nyawa, saya pun dah lupa dah. Okay. Cuma saya tengok untuk QPEC ni, dia ada potong melalui gaji. Okey, betul. Boleh ke dikeluarkan resit ke untuk kita? Okey, baik. Itu sebuah soalan yang saya akan jawab sekejap lagi. Okey, tapi tak apa. Alang-alang Puan dah tanya, bagus. Baik. Sebenarnya ia lebih kepada tujuan cukai, betul tak Tuan? Puan? Terima kasih. Betul nak tanya itu. Okey, baik. Untuk tujuan cukai, sebenarnya saya akan jelaskan kejap lagi, tapi alang-alang Puan dah tanya, saya akan jawablah. Okey, sebenarnya setiap bulan 3, setiap hujung bulan 3, QPEX akan keluarkan satu penyata untuk tujuan cukai, tuan-tuan. Tuan-tuan hanya perlu emailkan sahaja dekat HQ, minta penyata cukai dan dia akan reply balik kepada puan ataupun tuan-tuan yang menyertai, yang sudah menyertai. So dalam masa lebih kurang seminggu lebih dia akan dapat penyata dan tuan-tuan dapat untuk tujuan cukai tadi. So dia keluarkan, memang dia akan keluarkan setiap bulan penghujung bulan 3 setiap tahun. Dan benda ni tuan dan puan-puan yang dihormati kena apply, kena minta, kena request by email saja. Cukup mudah. Baik. Okey, persoalan saya sambung persoalan yang Puan Cik Sazurah tadi. Cik Kepan. Sorry. Baik. Okey, tuan, sekiranya penjawat awam itu bersara awal, persoalannya bolehkah dia sambung menjadi ahli lagi? Baik. Sebenarnya bila dah pencen awal tuan-tuan, boleh sambung lagi. Hanya email saja surat pencen tu kepada QPEC dan QPEC akan tawarkan bayaran melalui setahun sekali untuk yang sudah pencen. Okey. Baik. Adakah 40,000 ataupun 60,000? Okey, sini berlaku confuse limit dia dekat yang manfaat yang ketiga. Baik, soalan yang bagus.
Okey, 40,000 tu limit untuk yang menyertai secara individu. Bayaran dia RM32. Jelas Okey, yang 60,000 tadi adalah bagi pakej perlindungan keluarga, satu family tuan-tuan. Okey. So kalau seorang anak buat 2 kali rawatan lebih 20,000 boleh ke? Boleh tuan-tuan. Boleh. Okey, Cik saya ni saya jelaskan. Dia bergantung kepada jenis dan punca penyakit tadi. Contohlah, katalah anak tadi kali pertama kena denggi. Kena denggi 20,000. Kali pertama rawatan denggi, QPAC akan standbykan RM20,000 untuk rawatan anak tuan. Contohlah. Okay. Dan sekiranya denggi tadi gunakan baru RM10,000. So baki lagi RM10,000 akan masuk balik dekat limit tahunan tadi. Katalah seminggu hadapan tiba-tiba kena ceret-beret pula. So masuk kali yang kedua. Tuan-tuan kena faham sini, bila masuk kali yang kedua dan berlainan sakit, limit yang baru boleh digunakan. Maksudnya masuk untuk penyakit yang ceret-beret tadi 20,000. Jelas Okey, baik. Yang limit denggi tadi, contohnya, yang limit denggi tadi RM20,000. So bila dah guna RM10,000, katalah masuk denggi tadi tak baik sebenarnya. Rupanya ada lagi. So kena masuk ward lagi. So baru digunakan limit yang sama. Jelas ke? Okey, saya anggap kalau tak jelas mungkin boleh tanya sekejap lagi. Baik. Okey. Bulanan 85 ke RM106? Okey, bagus pada soalan Puan Hayati. Bulanan RM85 ni khas untuk penjawat awam di bawah universiti awam sahaja. Penjawat awam luar sana RM109. Kerana apa dapat RM85 ni? Kerana daripada kerjasama GAKUM, Kesatuan Gabungan Universiti Awam di seluruh Malaysia. Dia yang bekerjasama dengan QPAC untuk dapatkan harga special untuk penjawat awam universiti ni untuk dapat harga RM85. Baik. Okey. Salam tuan. Tuan daripada user. Okey, baik. Salam tuan, kalau dah exceed 20,000, orang tetap masih berada di ward, adakah pihak hospital akan maklumkan kepada kita ke atau keluar kena cas pula? Okey, baik. Sebenarnya tuan, special hospital swasta ni tuan, setiap masa tuan-tuan boleh call saja bahagian billing bawah tu, check berapa dah bil saya. Saya nasihatkan dan saya sarankan tuan ambil tahu kos tu. Sebab apa kita limit sekadar RM20. Okey. So contoh yang peserta yang baru-baru ni mengalami patah tulang paha tuan. So kos semua sekali dia guna RM20,000. Operate tulang, masukkan besi apa semua. So saya nasihatkan dia kos call untuk tanya kos harga bilik tu, kos rawatan tu berapa semua sekali. So bila dah tahu, kita boleh buat percaturan sendiri. Andai kata lebih, tuan-tuan jangan stay lagi lah. Kalau ada medical card lain, boleh tambung. Tapi kalau sudah tidak ada, tuan minta request keluar lah. Itu cara dia. Untuk pengguna kad QPSK bukan kata berserah saja, cuma tuan-tuan kena juga ambil tahu berapa kos dia. Baik, okey. So, yang soalan lain saya host sekejap, saya nak habiskan 5M ni. Okey, baik. Yang limit 20,000 tadi saya dah jelaskan. Baik, yang keempat tu harga pun dah dijawab dalam soalan tadi. Yang kelima mudah disertai. Tuan-tuan, saya pernah menguruskan permohonan dari seorang yang mengalami sakit stroke tuan. Sakit stroke. Okey, so stroke ni kalau ikutkan medical card lain memang tak terima dah tuan-tuan. Kenapa? Kerana dah tak ada kepayaan, betul tak? Tapi untuk QPSK ni, sakit stroke tadi tidak dilindungi oleh skim ni, tetapi ahli keluarga dia dengan anak dia boleh menikmati lain macam biasa tuan. Inilah kelebihan program kebajikan QPAC. Baik. Okey, so 5M saya sudah settlekan. Kalau sekiranya tuan-tuan ada M yang kelima, mudah disertai, ada penyakit sedia ada tuan. Tuan-tuan tidak perlu ambil report doktor. Tak perlu. Just kadang nyatakan saja dalam borang yang akan diberikan nanti. Nyatakan sakit apa, tahun bila, keadaan semasa dan hospital mana. Ya, baik. So bila nyatakan, tunggu saja deferment letter daripada QPAC scan. QPAC akan hantar sekali lagi. Adakah tuan terima? Dia panggil letter offer, tuan terima tak? Sekiranya permohonan ini akan di-on, tetapi tuan sakit tadi tidak di-cover. Kalau tuan terima, reply saja dia letter offer tadi.
by PDF yang sign dan email saja. So dia akan berlaku potongan dan akan lulus lah. Kalau tuan buat senyap macam tu memang dia tak akan luluskan program tu. Sehinggalah jawapan tadi diterima. Okey, baik. So 5M saya sudah settlekan, so saya nak review beberapa soalan. Boleh tumpang tanya lagi satu soalan? Boleh Puan. Saya nak tanya sebab saya masuk je QPAD ni dulu-dulu lah. Kalau Okey. macam saya tak tahu lah saya boleh cover apa kan. Semua masuk je tiap bulan potong. Kalau kita nak tambah ke sedikit kan macam sebab dulu kita masuk masa kita muda-muda dulu. Kalau kita nak tambah tu boleh kan macam mana cara dia? Dan contohnya kalau saya belum berkahwin, adakah keluarga saya boleh menikmati dia? Ataupun saya je? Macam tu. Ada tak polisi saya tu untuk keluarga ke atau apa? Okey, baik. Puan stay sekejap, boleh saya nak tanya kejap. Plan yang Puan ambil tu bayaran berapa Puan? Maaf tanya. Yang tu murah di zaman dulu yang RM22 kalau tak silap saya. Okey, baik. Zaman dulu yang mula-mula masuk mula-mula dia buka tu. Okey, baik. Saya mencari kalkulator. Okey, baik. Okey, macam ni Puan. Sebenarnya sebelum saya start program tadi saya ada nyatakan QPAD ni ada 7 pengendali yang dilantik. My QPAD Scan ni menawarkan program medical card sahaja dengan QPAD SPA sahaja. Dan jumlah bayaran dia hanyalah RM32 ataupun RM85. Jadi kalau caruman RM22 ni kemungkinan program lain Puan kena check. Untuk check ni mungkin boleh go through saya ataupun 3 orang member lagi selepas pada program nantilah. Okey. Baik. Okey, so soalan yang lain pula ya. Betul Puan. So dia ada 7 pengendali. So untuk medical card my QPAD Care saja. Mungkin saya rasa lain ni, mungkin QPAD mungkin anjuran pengendali lain. Tapi kena check lah. Untuk check ni nanti Puan contact Tuan Safri kita untuk ambil nombor kami dan kita akan bantu check lah, insyaAllah. Baik. Okey. Yang bukan potong 2 bulan dekat gaji tu ya, bukan ya? Dia semang lebih apa saya nak cakap. Okey, baik. Untuk program QPAD, kebanyakannya memang potongan daripada gaji sebenarnya. 7 program tadi potongan pada gaji. Macam saya tu potongan dekat gaji lah setiap bulan. Betul tu. So menandakan sistem tu aktif, cuma kita tak tahu plan apa tu. Cuma kena check kejap lagi je Puan. Untuk medical card ni, seperti yang saya bagi tahu tadi, RM32 untuk diri sendiri dan RM85 untuk package family, dan kalau sekiranya masih belum berkahwin, kita hanya dibenarkan masuk package family, package peribadi saja. Sebab dia tak boleh melindungi ibu bapa kita, dia hanya melindungi suami, pasangan dan anak-anak. Itu saja. Okey Puan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Sama-sama. Baik. Okey. So soalan ni lebih pada banyak teknikal, semuanya banyak ni. Okey, baik. So yang itu Puan Encik, yang itu kepada takaful QPAD. Bukan ya? Lebih ke ya betul. Tapi mungkin anda yang lain, anda pengendali yang lain. Okey. Baik. Yang saya kejawab dan soalan daripada Puan Nuraini Hamzah. Husband dapat surat dari doktor untuk admit kerana darah tinggi, tetapi di reject oleh QPAD Scan. Boleh jelaskan? Okey, sebenarnya soalan ni cukup bagus. Sebab akan share dalam slide teknikal. Tapi sebelum tu pasal 5M ni tuan-tuan jelas ya? Okey, kalau jelas saya akan go through dulu sebelum saya jawab soalan Puan Nuraini tadi. Okey. Baik, tuan-tuan memiliki kad perubatan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati bukanlah seindah daripada memiliki kad kredit tuan-tuan. Kita ada prosedur dia. Dan prosedur ni tuan-tuan, kalau diberi masa taklimat tu 1 jam ke, kita tak cukup masa nak menjelaskan benda ni. Jadi alhamdulillah hari di masa yang ada saya akan sharekan benda ni kepada tuan-tuan. Baik. Okey tuan-tuan. Jika kita ambil medical card tuan-tuan, kita akan melalui beberapa proses. Proses yang pertama dipanggil proses menunggu potongan gaji berlaku. Baik, kata hari ini tuan-tuan tergerak hati nak menyertai program QPAD Scan. Tuan-tuan pun isi form dan hantar kepada kami pada bulan 8. Okey, bulan 8 tuan-tuan, bulan 8, 9, 10, 25 hari bulan 10 baru berlaku
potongan gaji yang pertama tuan-tuan. Kalau berlaku potongan gaji pertama, maka polisi tadi akan lulus pada 15 hari bulan 11. Jelas ke? Okey. Baik. Dalam pada itu tuan-tuan, polisi lulus pada 15 hari bulan 11 ni tuan-tuan, maka bermulalah tempoh menunggu 120 hari. Jadi kalau berlaku darah tinggi ke apa ke penyakit berlaku dalam masa ni, dalam masa 120 hari, penyakit tadi tidak akan dilindungi sehinggalah tamat polisi tadi. Kerana apa? Kerana berlaku dalam tempoh menunggu. Kebiasaan sebenarnya, penyakit darah tinggi ke, penyakit kucing mani ke, penyakit gout ke, maaf saya sebut, ini adalah penyakit yang normal saya sangat jumpa, gastrik, GERD ke, GERD up. So benda ni adalah normal saya jumpa sebab ni penyakit orang Melayu kita. Penyakit keturunan. Baik. Sebenarnya penyakit tadi berlaku bukanlah serta-merta. Sebenarnya dia dah ada tanda. Dah ada tanda-tanda awal. Jadi dia akan reject sekiranya berlaku penyakit dalam tempoh 120 hari tadi. Baik. 120 hari bersamaan 15 hari bulan 2 2022 tuan-tuan. Okey, sini baru habis tempoh 120 hari. Okey. Baik. Sekiranya selepas habis tempoh 120 hari ni tuan-tuan, maka bermulalah lagi satu tempoh dia panggil. Tempoh keboleh raguan. Sebab apa? Sebab medical card kita ni di bawah, dipanggil kalau bahasa yang mudah faham, di bawah percubaan. Sedang cubaan. Cubaan. Okey, so jika berlaku penyakit spesifik pada masa ini, pada masa 121 hari sehingga 24 bulan pertama yang kita menyertai medical card ni, kan? Jika berlaku, dia akan jadi seperti Puan Nuraini tadi. Okay? Soalan tadi mungkin related dengan sini, tapi saya akan bagi tahu sekejap lagi yang lebih detail. Mungkin berlaku pada sini. Sebenarnya dia bukan reject kerana tuntutan untuk ditolak tuan-tuan. Jika darah tinggi, sakit macam mana, gout, tulang belakang pun, tonsil yang berlaku dalam masa 2 tahun tempoh percubaan ni tuan, dia pihak company akan berhak mempendingkan dulu GL tersebut. Kerana apa? Kerana ini adalah termaktub dalam garis panduan PEN negara Malaysia. Semua company pakai tuan-tuan, bukan QPAC saja. Kalau tuan-tuan baru saja menyertai package medical card di luar sana, sama juga tuan-tuan. Benda ni adalah sama. Tempoh 120 hari, tempoh 24 bulan ataupun 2 tahun pertama, yang mana program ni masih lagi di bawah klausa boleh dicabar ataupun boleh diragui. Okey. Jadi bila kata di reject, bukan bermaksud tuan-tuan sebenarnya claim tak di reject. Okey. Bila di reject tuan-tuan, dia ada step dia. Step yang pertama, bila kita tahu darah tinggi tadi tak pernah berlaku pun sebelum ni dengan tak ada rekod hospital, tak ada apa-apa. So kita memang first time, tiba-tiba berlaku selepas pada kita ambil setahun. Tuan-tuan berasa cukup berani. Rasa tak apalah, saya masuk dulu ward, saya guna duit saya dulu, saya claim kemudian. Okey, bila claim kemudian tuan-tuan, QPAC akan buat siasatan. Cara siasatan dia mudah sangat. Dia akan cari klinik kesihatan yang terdekat berhampiran radius dalam lebih kurang 5 km persegi daripada kawasan kediaman dan kawasan tempat kerja, ada tak rekod kesihatan kita? Kalau tidak ada, kemungkinan klaim tadi akan dibayar. Itu yang cara yang pertama. Cara yang kedua puan ataupun tuan-tuan, kita keluar dulu daripada hospital kerajaan, hospital swasta dan kita pergi ke hospital kerajaan. Kita admit di sana. Dan kita cuba buat tuntutan elang wad RM50 tadi. Kalau sekiranya lulus, insya-Allah akan datang, klaim tadi akan lulus lah. Itu 2 cara yang saya sharekan, teknikal. Baik, bagi kes kemalangan akibat kecederaan akibat kemalangan, 24 jam dilindungi. Baik tuan, selepas 15 hari bulan 11 tadi, aktif kita punya polisi, 30 hari selepas pada itu, barulah aktif untuk kemalangan. Okey, dia tak ada tempoh menunggu dah. Selepas pada 30 hari daripada 15 hari tersebut, so dapat dah melindungi kemalangan. Sama katalah masa tu kita tak ada kad tak sampai lagi. Okey. Dan kita boleh gunakan MyCard. Nombor IC kita sebab kita pecarum MyQPAC Care. Dan kita boleh layak mendapatkan rawatan kemalangan. Baik. Okey. So jelas Baik. Keliru pula
Cik Abdul Rahman tanya keliru pula QPAC Care dengan My QPAC Care dua pelabur beza ke? Baik, sebenarnya terbiasa. Saya sebenarnya terbiasa. Saya sebut QPAC Care ni menggantikan My QPAC Care. Macam itulah. Sebenarnya saya terbiasa sebut je. Sebenarnya dia adalah benda yang sama. Okey. Ada dua plan. Dua plan saja. My QPAC Care ada dua plan saja. Plan individu dan plan keluarga. Baik. Spesifik, penyakit spesifik macam mana? Okey, baik. Puan Nur Dalila, sekarang ni boleh tengok pada slide, nampak tak pada slide? Itu adalah penyakit spesifiknya. Baik. Saya akan share. Baik. Semua penyakit telinga, hidung, tekak, hernia, hemorrhoid, fistula, hydrocele, varicose, semua ni adalah penyakit di bawah spesifik. Okay, saya suka bertanya kepada tuan-tuan yang mendengar. Adakah kebiasaan kanak-kanak dan kita sendiri berlaku tonsil itu bekak, betul tak? Okey. Tonsil tadi tuan-tuan tergolong dalam penyakit mana tuan-tuan? Tergolong dalam penyakit, semua penyakit telinga, hidung dan tekak. So kalau berlaku dalam masa 2 tahun, kemungkinan GA tadi akan berlaku seperti yang saya ceritakan tadi. Okey, baik. Jika kanser, adakah penyakit spesifik? Betul. Semua jenis kanser, baik hepatitis C, diabetes, mellitus, penyakit kardiovaskular, semua tumor, kanser, sista, nodul, polips, batu dalam sistem kencing dan sistem biliary, endometriosis, termasuk penyakit sistem pembiakan, gangguan sistem vertebrata, termasuk diska dan penyakit lutut. Semua adalah penyakit spesifik yang mana berlaku dalam tempoh 2 tahun pertama tadi, kemungkinan GF pending akan berlaku di situ. Sebenarnya cerita yang claim reject ni sebenarnya tuan-tuan, bila saya semak balik rupanya itulah sebenarnya isu dia. Masih dalam lagi tempoh 24 tahun pertama, 24 bulan pertama. Okey. So jelaskan Puan Nuraini, QPAC Care tak cover tak rawatan yang disyadarkan oleh doktor pakai ECG, CT scan semasa dalam rawatan. Baik. Sebenarnya bagus soalannya Puan Nuraini. Baik. Untuk kemasukan ke ward, kita kena faham perkara pertama, program penghospitalan dan pembedahan ni sebenarnya tuan-tuan, kalau kita baca tajuk pun kita dah faham. Membawa masuk sekiranya perlukan rawatan dalam ward, kita boleh menggunakan kad QPAC Care. Okey, jelas kan? Baik. Okey, untuk CT scan adalah dia tergolong bukan dalam rawatan puan. Dia masuk dalam satu lagi dipanggil ujian untuk penyiasatan. Sebenarnya yang puan tanya ni pun ada dalam slide saya yang akan nak share. Macam mana, apa sebenarnya. Saya akan sentuh mengenai perkara ni. Okey, Puan Nuraini. Saya boleh sentuh, saya takut terlupa. Baik. Okey, saya suka ceritakan situasi. Contohlah, jika ada pendengar tu bernama Ahmad pun saya minta maaf. Ini adalah secara kebetulan. Baik, jika Ahmad tadi sakit. Sakit contohnya gastrik ke. So, bila gastrik, dia pun terus pergi kepada hospital untuk dapatkan rawatan. Tetapi doktor membuat suggestion sama ada untuk mengenal pasti penyakit tadi, betul-betul gastrik ke ada benda lain yang tak kena, apa yang masih problem. Contohnya doktor pun suggest CT scan ke, ataupun MRI scan ke, ataupun ujian darah, X-ray dan sebagainya. Jadi, okey. Untuk tujuan itu sebenarnya tuan-tuan, itu tergolong dalam rawatan luar ward. Kita nak mengenal pasti penyakit saja. Jika tuan-tuan apply GS masa ni, nak masuk ward untuk menjalani ujian penyiasatan ni, confirm reject tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak pernah tanggung ujian rawatan tu. Tetapi situasinya akan berlaku sebaliknya macam ni. Bila buat CT scan, kita bayar dulu, $1,500 lebih kurang macam tu. Dan kita jumpa penyakit yang perlukan rawatan. Contohnya ada ketumbuhan yang kita dapat kesan selepas melalui MRI CT scan. Dan perlukan rawatan. Barulah kita kemukakan, pihak hospital akan kemukakan CL dengan QPAC untuk rawatan dalam ward. Okey. So jelas. Biopsi pun sama puan. Prosedur dia. Ujian penyiasatan juga. Baik. Okey. So kalau berlaku macam tu tadi, bila dia apply untuk rawatan yang dia dah tahu result daripada CT scan tadi, secara automatik insya-Allah lulus kalau tidak ada penyakit tu, penyakit yang telah berlaku sebelum ni. Dia akan bayar balik CT scan tadi dan rawatan boleh diteruskan. Jawab ke Puan Nuraini?
Okey, baik. Okey, baik. Okey. Boleh share link jika ada persoalan berkaitan. Okey, untuk persoalan yang lebih lanjut tuan-tuan, mungkin selepas program nanti tuan-tuan boleh bertanyakan kepada Tuan Safri, nombor saya ataupun nombor rakan-rakan lain untuk tanya lebih lanjut lah. Baik. Okey. Ini contoh spesifik yang saya dah ceritakan pada Puan Nuraini tadi. Batu karang, darah tinggi, kecil manis, sinus, tonsil, hernia, buasir. Kalau berlaku dah tempoh 2 tahun, memang dia akan pending sekejap. Bukan dia bermakna dia reject claim. Dia akan pending untuk tujuan penyiasatan. Baik. Okey tuan. Bila kad polisi kita akan diterima? Selepas kita menyertai, bila akan diterima? Okey. Kad akan sampai selepas 3 kali potongan gaji kita. Bukanlah kata berlaku potongan je, bulan lepas tak sampai apa-apa lagi ni. Bukan. 3 potongan gaji, maksudnya 3 kali dan 3 bulan. Pada bulan keempat, insyaAllah kita akan sampai sijil dan kad melalui pos. Dan pada alamat yang kita isi pada borang tersebut. Baik. Bagi anak-anak yang di bawah umur 18 tahun tuan-tuan, kad tidak akan diberikan pada mereka. Kad akan digunakan kad ibu bapa saja. Bagi anak-anak yang dah melepasi umur 18 tahun, dia akan keluarkan kad sendiri atas nama dia. Okey. Baik. Sekiranya kad kita hilang ataupun kad kita tak sampai, mungkin ada soalan dalam ni saya tak sempat nak tengok. Baik. Mungkin ada kad kita dah setahun dah, kad tak sampai. Macam mana nak buat tu? Cara ini cukup mudah tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan buka website MyQPackScan, pergi dekat program takaful penghospitalan, download borang untuk permintaan kad baru. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua tuan-tuan mesej saja pada moderator kita, minta nombor saya ataupun nombor rakan lain. Dan tuan-tuan boleh minta dengan saya. InsyaAllah saya akan bagilah untuk memudahkan lagi. Baik. So ada soalan lagi dengan Puan Jona. Puan A, ada insurans XYZ dah 2 tahun dan baru masuk ke PXK 3 bulan lepas. Puan A dimasukkan ke ward kerana demam panas. Baik, dalam situasi ini Puan A akan menggunakan insurans XYZ beliau. Bagaimana pula dengan QPXK, apakah layak ditutup ya? Baik. Okey. Saya jawab Puan Jona. Baik. Okey. Sekiranya sudah ada medical card lain, yang pertama, kita gunakan medical card tu. Sebab apa? Sebab dia dah melepasi tempoh 120 hari menunggu. Yang pertama. Yang kedua, QPax kita masih lagi dalam tempoh menunggu tu. 3 bulan, 120 hari. Tak lepas lagi. Okey. Tetapi kalau... Halo? Ada yang nak bertanya ke? Okey. Baik. Menjawab soalan Puan Jana tadi. Baik. Katalah senario dia berubah. Dia tak ada medical card. Dia ada kad perubatan baru saja menyertai 3 bulan. Tapi kena demam panas. So dia boleh pergi hospital government, masuk ward situ, kita boleh tuntut, boleh buat tuntutan bahagian dalam ward, RM50 sehari. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan. Boleh tanya ke? Boleh. Okey. Ini saya nak tanya, minta maaf Cik Jupri. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Emilia. Okey, saya dia macam ni. Saya dah carum QPack. Tak ada care lah pun dalam tu. Dia QPack saja. QPack KKUITM. Saya tengok dalam siri gaji lah. Okey, zaman mula-mula QPack ni dikenalkan insurans lah. Tapi apabila saya check di UITM semua, saya nak tahu detail mana tu, mereka tak dapat detect agensi mana. So dia kata ini dengan bank lah apa benda. Jadi saya pun tak pasti kat mana nak check apa isu, apa nak rujuk pada mana lah. Satu sebabnya, saya cadang kalau boleh, sebab sekarang QPack dia dah ada yang family tu kan dengan kad tu. Jadi saya nak upgrade lah saya punya QPack ni. Saya punya caruman RM40, RM42. Sebab ketika itu dia promotion tu ada termasuk dengan 36 penyakit kritikal wanita. Jadi sekarang ni saya dengan apa yang boleh saya, macam mana saya nak dapatkan info, lepas tu apa yang saya nak buat untuk upgrade ataupun nak tukar kepada nak tambah ke apa dan sebagainya lah. Jadi tu. Tak tolong bantu. Okey, terima kasih Puan. Puan stay sekejap boleh? Okey. Okey. Puan, ada dapat kad tak masa menyertai tu?
Tak ada. Okey. Kalau sekiranya tak dapat kad, saya rasa itu adalah live protection Oleh daripada others pengendali syarikat yang lain. So yang tu Puan boleh teruskan macam biasa. Cuma kalau nak tambahkan kad perubatan ni Puan, bukan hanya isi borang baru saja. Sebab dulu saya pernah minta masa ada promotion tu yang buat kad tu, tapi dia kata sebab saya dah ada mencarum, dia kata tak boleh tukar melainkan saya dapat apa tu, saya melainkan dapat tahu apa dia punya agensi lah apa, jadi saya tak tahu nak rujuk. Itu yang senyap aja ni kebetulan ada Okey, ni lah. Okey, tak apa Puan. Baik, macam ni. Untuk Puan dan siapa yang bermasalah sama seperti Puan tadi, nanti selepas pada program minta hubungi saya, boleh saya bantu bagi nombor apa ni untuk dihubungi. Nanti Okey. Cik Syukri share dalam grup, dalam chat nombor IC pula dah. Nombor telefon pun tak apa, nanti saya kontak ni, ramai juga minta nombor telefon Cik Syukri ni. Ya, boleh. Okey, insya-Allah saya akan bantu. Saya dah bagi dia. Saya dah bagi Okey, thank nombor you. saya. Okey, baik. Ramai sangat minta nombor ni. Minta kena marah ni. Tu nombor dia keluar tu 0179705616. Okey, baik. Okey, Terima kasih, soalan, terima kasih Puan. Soalan yang menarik daripada Puan Norita. Saya pernah masuk ward di Hospital KPJ dan selepas keluar daripada ward ada rawatan susulan. Adakah saya boleh claim untuk rawatan susulan tersebut? Baik. Menjawab soalan Puan Norita, soalan yang bagus. Kadang-kadang saya ada tercicir nak explain, ada soalan macam ni lebih bagus. Baik. Sebenarnya selepas pada discharge, kita ada tempoh 30 hari Puan. 30 hari untuk rawatan susulan. Kita kumpulkan bil rawatan kita claim sekaligus. Selama 30 hari saja. Okey, menjawab cara nak claim dia cukup mudah. Puan boleh buka website MyQPScan, download borang tuntutan, isi melalui print, kena print, isi, sign dan cara nak isi pun sudah disediakan dalam borang tadi. Contoh, isi sakit demam apa semua, so boleh nyatakan hal ini dan kita post saja kepada QPEC HQ. Dia cukup mudah. InsyaAllah kalau Puan Norita terbuka untuk menyertai QPEC Scan, insyaAllah saya akan bantulah untuk bantu guide macam mana nak bagi arahan buat claim apa semua insyaAllah. Okey, Cik Kiranya akan Syukri. datang. Cik Syukri, Ya. bermakna borang tu perlu di-upload oleh pemegang polisi lah kan? Perlu Borang tuntutan. Borang tuntutan tu. Okey, makna dia dapatkan daripada website and Betul. then di submit sendiri ke email kepada Okey. Baik. macam mana dah? Bagus soalan tuan kita. Baik. Macam mana nak buat? Bila dah selengkap isi dan apa yang semua kita dah kepikan complete set, kita just post saja kepada alamat HQ. Pada borang tuntutan pun dah ada alamat dia. Kita hanya copy je dan postkan saja. Untuk dapatkan borang claim tadi melalui MyQPSK website ada dua cara. Yang pertama MyQPSK website ataupun kalau tuan-tuan menyertai semasa program ni, tuan-tuan boleh hubungi saya lah. Saya akan share borang dia untuk pemudah cara lah insyaAllah. Baik. Assalam, pembayaran hanya melalui potongan gaji iaitu melalui bil angkasa sahaja. Kalau nak bayar bulan-bulan menggunakan bank atau ETC boleh tak? Okey, baik. Soalan daripada Tuan Encik Ahmad Nazrin. Baik, terima kasih Tuan. Soalan yang bagus. Sebenarnya dulu pernah ada sekali kita buat melalui bank. Tetapi kerana kegagalan potongan menyebabkan polisi tadi jadi lab. Dan bila nak claim tu jadi susah. Sukar. Kadang-kadang kena reject sebab apa? Polisi tu lab dalam tanpa sedar. Jadi dia wujudkan Biro Angkasa ni salah satu cara. Bukan salah satu, memang salah satunya cara untuk menyertai program ni. Tetapi jika kita potongan sudah melebihi 60%, tuan-tuan tak perlu bimbang. Tuan-tuan hanya tunggu surat daripada QPEC. QPEC akan bagi tahu untuk potongan tak berjaya, tuan-tuan akan diberikan pilihan untuk mencarung selama setahun sekali. Melalui cara tahunan, bayaran tahunan. Okey. Kalau di Selangor, KL ada tak mana-mana
private hospital yang mudah berurusan dengan QPAC? Baik, soalan Tuan Muhammad Zuhairi bagus. Sebenarnya isu ni dah lama sebenarnya. Okey, setiap hospital ni tuan-tuan, dia ada pro dia sendiri. Contoh, bukan, tak boleh sebut contoh lah. Setiap hospital dia ada pro company dia tersendiri. So, kalau kita nak sebenarnya dia mudah je urusan sebenarnya. Asal kita tahu hak kita sebagai pengguna QPAC Care. Tuan-tuan jangan sekali-sekali tanya dekat teller yang pertanyaan kau tu pertanyaan tunjuk kad. Jangan bagi kat situ kad. Kemungkinan boleh jadi dia adalah pro untuk company tersebut. Company lain berlain-lain. Itu banyak masalah yang saya jumpa sekarang ni. Benda yang sama. Sebenarnya tak perlu tanya, just pergi je dapatkan rawatan. Okey, saya dekat QPAC Care, saya nak dapatkan rawatan dalam wad. Biar dia orang biar dia orang yang buat. Biar dia orang buat. Okey. So bila dia buat, kita hanya tunggu saja proses JL tu dan JL dulu kita masuk. Dia tak ada isu hospital mana yang mudah berurusan. Okey. Baik, Puan MNM ataupun Cik MNM. Salam Cik Syukri, anak saya pernah cuba untuk menggunakan QPAC Care untuk pembedahan torsa ya, tapi bila call QPAC Care maklumkan daripada QPAC Care tak cover betulkan. Baik. Untuk perkataan cover tak cover ni berbalik pada cerita isu saya tadi. 120 hari dah lepas ke belum? Yang 2 tahun pertama tu dah lepas ke belum? Dan yang kedua, tonsil ni berlaku semasa masuk ward, semasa menyertai QPAC Care ke ataupun sebelum tu dah ada? Sebabnya itulah teknikal yang saya akan ceritakan sekejap lagi. Baik. Okay, saya off sekejap soalan, saya pergi kepada slide yang tertera. Cara penggunaan kad QPAC Care di hospital panel pakar swasta, tuan-tuan. Baik. Memiliki kad QPAC Care ni, tuan-tuan, cara nak guna dia macam mana? Ada yang menyertai secara online, telefon saya Cik Syukri, macam mana nak menyertai ini. Okay. Jadi sebenarnya ada di kalangan kita yang sudah berpengalaman menggunakan kad QPAC Care ataupun kad perubatan lain. So dia jadi sangat mudah. Tapi bagi yang tidak ada pengalaman, saya share di sini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak catat ataupun nak apa, inilah masanya. Sebab apa? Sebab benda ni tuan-tuan bukan selalu tuan-tuan dan puan-puan jumpa dalam sesi sharing tuan-tuan. Kebanyakan memang tidak akan diceritalah. Sebab dia sesi yang cukup panjang sebenarnya. Baik. Okey, baik. So cara penggunaan kad. Setelah kita dapat kad, kita dah habis 120 hari tempoh menunggu dan kita dah lepas 24 bulan pertama contoh kita ada rasa sakit contoh denggi ke apa ke sekalipun kita just telefon dulu hospital bukan hospital, telefon saja kepada pihak tuntutan QPAC Care 24 jam boleh telefon dia. Baik. Telefon untuk apa tuan-tuan? Untuk semak penama yang ataupun pesakit yang kita nak bawa tadi ada tak dalam program perlindungan. Kadang-kadang ada kes saya jumpa dia tercicir nak isi nama anak dia, isi nama anak salah. Jadi menyebabkan benda ni jadi kes lain. Jadi reject apa semua. Baik. Okey. So check nama, check semakan nama pesakit dan yang penting sekali check status kad tadi. Kad kita ni okey ke tak okey? Maksudnya enforce ke flat? Kalau okey baru kita telefon kepada hospital. Telefon tanya bilik ward ada tak free? Tu extra saya bagi. Tak ada tulis ni. Mungkin kita jauh daripada hospital yang kita nak pergi So kita boleh telefon doktor pakar bahagian kanak-kanak ada tak? Okey, hospital free tak? Hospital ada bilik ward kosong tak hari ni? So kalau ada kita just go through saja. Okey. So pergi step yang kedua, selepas tuan-tuan sampai ke hospital, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih sama ada nak pergi ke klinik pesakit luar dia ataupun buat appointment dengan doktor pakar. Doktor pakar contoh macam inilah. OTP, doktor pakar ENT, tulang ke apa semua saraf. So kita boleh hubungi dulu. Kita boleh hubungi buat appointment. Dan kita dapatkan nasihat dengan rawatan di situ dulu. Andai kata doktor kata tuan dan puan-puan perlu masuk ward untuk menjalani rawatan selebihnya, selanjutnya. Okey, di sinilah bermula peranan kita tuan-tuan. Kita perlu, kalau boleh, kalau kes bukan emergency, kes zon kuning kalau boleh tunggu dulu surat kebenaran terlebih dahulu. Banyak kes yang saya jumpa bila pergi masuk je ward, tahu-tahu esok GL tak lulus. Kerana apa? Adalah sebab-sebab dia. Mungkin penyakit sakit sediada ataupun dari tempoh 120 hari, benda-benda yang sama gitu. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan,
bila kita doktor sarankan untuk masuk ward, tuan-tuan beri IC untuk diorang isikan borang permohonan. Diorang ni maksudnya pihak hospital akan isi borang permohonan GL dan diorang ini akan berurusan dengan QPEX. QPEX akan call kita untuk bertanyakan fakta. Fakta ni kalau boleh tuan-tuan sampaikan biar sama semasa penyertaan, semasa isi borang permohonan tadi. Sebelum ni tak pernah isi gastrik, tiba-tiba doktor tanya ada tak gastrik? Ada. Itulah yang fakta. Jadi claim akan jadi reject. Okey, itu adalah ketidakselarian fakta. Dia akan menjadi reject claim tadi. Okey, baik. So bila pihak hospital akan uruskan, sebenarnya tuan-tuan akan menunggu lebih kurang dalam 4 jam ataupun 5 jam saja. Okey, untuk urusan hospital. Dalam masa 4 jam ataupun 5 jam ni tuan-tuan, sebenarnya bukanlah daripada QPEX, tetapi daripada proses prosedur hospital. Baik, apa yang prosedur yang dia buat masa tu? Dalam masa 3 jam atau 4 jam tadi. Yang pertama, untuk diisi form GI, dia perlu dapatkan final diagnosis daripada kita, daripada pesakit tadi. Okey. So nak buat final diagnosis, dia perlu buat ujian sampel darah, X-ray, CT scan ataupun sekarang ni kena tambahan ujian COVID. Jadi benda-benda macam ni ambil masa 2 jam untuk dapatkan result dia. Okey, so bila dapat result tuan-tuan, doktor akan isi form. Doktor akan lengkapkan, doktor pakar saja yang dibenarkan sign borang tu tadi. Borang GL tadi, bukan MO tapi doktor pakar. So doktor pakar akan sign dan dia akan minta staff dia faxkan kepada QPEX. Okey, selepas QPEX terima dah semua lengkap, QPEX akan meluluskan GL dalam tempoh 30 hingga 45 minit. Tempoh ini tuan-tuan, tempoh yang ditetapkan oleh Bank Negara. Mana dia tak boleh lewat dan tak boleh lebih daripada sejam, 2 jam tak boleh. Kecuali ada hal berbangkit, contoh report tak lengkap apa semua. Okay, bila dah lulus, dia akan QPEX akan hantar mesej kepada kita. Kalau kita rasa lambat dan terima mesej, kita sebagai peserta kita call QPEX. Kita ada hak, kita call. Okey, dah terima ke borang ni? Kalau belum, bermaksudnya lambatnya daripada hospital. So kita boleh tekan pihak hospital. Tolong hantar borang saya secepat mungkin. Baik. Okey, itu adalah prosedur untuk mendapatkan permohonan GL. Bila dah dapat permohonan GL, tuan-tuan barulah masuk ke ward untuk menjalani rawatan dengan segera. Baik, untuk deposit, sini tidak tulis tapi saya nak share. Untuk deposit hospital, mengikut hospital masing-masing. Sebagai contoh, kalau di Kota Baru, kebanyakan deposit dalam 400. Tetapi untuk hospital KBMC tidak ada deposit. Untuk Kuala Terengganu, KTS 400. Dan di sebelah Kuala Lumpur ataupun sebelah Pantai Barat ni, mostly ada yang 500. Itu adalah syarat hospital. Bila kita bayar deposit, kita masuk ward, deposit tadi kita akan dapat. Kita akan dapat balik. Kita akan dapat balik selepas pada kita discharge. Okey. So, jelas ke saya share sini? Boleh komen jelas tak kalau ada yang tak jelas dekat chat? Atau bahagian mana yang perlu saya ulang? Oh, alhamdulillah ramai yang kata jelas. Hari ni memang saya nak share bahasa teknikal tuan-tuan. Pasal teori ni tuan-tuan boleh tengok oleh YouTube lah. Teknikal ni memang sukar kita nak jumpa masa untuk pencerahan. Okey, baik. Pada Nurhana alias ada tanya, jika masa mula isi borang QPEX, pencarum tak pernah sakit dan kemudian pernah klaim untuk sakit jantung. Kemudian QPEX tukar syarikat. Dan diminta isi borang baru dan pemohon. Okey, baik. Sebenarnya isu tukar syarikat ni tak ada sebenarnya. Dia akan carry forward saja. Dia akan carry forward saja. Asalkan benda sakit-sakit tadi kita berlaku sebelum menyertai, berlaku selepas pada menyertai. Salah info pula. Selepas pada kita menyertai, selepas pada tamat 120 hari kita menyertai, baru timbul penyakit tadi, insya-Allah boleh claim lah. Boleh ada tak cara-cara yang QPEX boleh cover selain daripada sakit jantung? Kemudian ada kena sakit denggi tapi tidak ada cover sebab. Okey, baik. Related kepada sakit sedia ada, contohnya jantung. Jantung ni ada efek dia, komplikasi dia boleh pergi menyeluruh sekali dengan rawatan darah tinggi. Buah pinggang. Okey. Jika admit kerana denggi tapi pada masa sama kita dah ada sakit lain. Mungkin dari segi situ berlaku pending GL. Pending GL dan mungkin kita akan buat tuntutan untuk bahagian rawatan denggi saja. Kos-kos jatuh semua tu mungkin tidak di cover.
Ataupun sebaliknya mungkin tidak di-cover. Itu sebenarnya semasa kita nak menyertai ini, kita isi sakit apa dan kita dah baca dan kita dah setuju sebenarnya. Sakit tadi dan sakit yang berkaitan dengan sakit tadi. Kita setuju dan kita sign. Sebab tu kalau dia pihak QPAC ke pihak mana-mana insurans pun akan reject claim tadi. Jika berkaitan. Kalau tak berkaitan, saya rasa insyaAllah okey kot. Okey, baik. Adakah kita menutup claim daripada QPSK jika sudah menggunakan dari tempat kerja cover? Baik. Pak Rohani, saya kurang jelas mengenai UiTM ada package dia ke apa semua, kurang jelas tapi saya jawab apa yang saya tahu. Baik. Untuk urusan dia hospital swasta, untuk program QPSK ni tuan-tuan, kalau nak guna QPSK, gunakan QPSK dulu. Jangan campur GL. Dia tak boleh. Dia hanya satu saja pada masa yang sama. Tapi kalau contoh lebih limit, kita ada kad perubatan yang daripada suami kita, so kita boleh guna. Itu cara dia, Puan Hani. Okey, baik. Okey, ramai yang PM saya ni, saya tak sempat nak jawab WhatsApp, mungkin saya akan jawab kejap lagi, nanti sesi yang seterusnya saya akan jawab lah insyaAllah. Baik, kiranya kalau dia sakit jantung tu, banyak penyakit lain yang dikira berkaitan lah ya, tak cover. Baik, tengok pada surat yang dihantar nanti. Saya nak jawab pun tak boleh sebab ini adalah melibatkan admin, dia bahagian pengurusan. Saya dah call QPSK tak berjawab, mungkin work from home, macam mana nak join. Baik, okay, Puan Najah untuk join, kejap lagi saya akan share link untuk dapatkan borang. Nanti tuan-tuan akan dapat, boleh ambil tuan borang dengan Tuan Safri ataupun yang jauh daripada UiTM Kelantan, tuan-tuan akan isi link yang saya akan bagi kejap lagi untuk dapat borang. Baik, okey tuan. Okey, so saya rasa banyak sangat soalan hari ni. Baik, okey. Untuk sesi cara penggunaan kad, insyaAllah saya rasa okey. Sesi jawab pun sekaligus tadi. Okey, apa yang saya nak share tuan-tuan, saya punya slide dah habis dah. Okey, terima kasih kepada Cik Syukri yang telah menerangkan dengan panjang lebarnya. Saya rasa masa yang diperuntukkan tu untuk beliau tu tidak mencukupi lah rasanya. Okey. Jadi untuk seterusnya penerangan kepada QPAC PA lah. Untuk QPAC PA, saya menjemput iaitu Encik Faris Hassan, Encik Faris Hassan untuk memberi penerangan tentang QPAC PA, iaitu QPAC kemalangan dah. Apakah perkara-perkara ataupun benefit yang terdapat di dalam PA dan bagaimana dengan bayarannya dengan sekadar RM6, permulaan RM6 ataupun RM12 tadi. Okey, saya mempersilakan majlis mempersilakan Encik Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TS Sabri Abdullah selaku pengerusi KKUiTM Cawangan Kelantan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, dengan masa yang dalam 15 minit ni kita hanya ada 20 minit untuk saya jelaskan QPSPA, tapi untuk merangkumi semua program QPSPA mungkin saya tak sempat lah. Jadi dengan masa 20 minit yang baki tertinggal ni, saya akan huraikan yang penting, poin-poin saja untuk kita faham tentang QPSPA. Baik, QPSPA ni adalah pelindungan kemenangan QPAC yang mana program ini telah direalisasikan oleh QPAC bersama Medicare Assistant untuk seluruh warga penyewa awam, badan berkandung dan pihak berkuasa tempatan. Baik. Program ni, tujuan pelaksanaan dia tuan-tuan, mungkin Cik Syukri akan share slide nanti. Saya tak nak share sebab lain dekat sini tak pun okey. Jadi Cik Syukri akan share slide. Tujuan pelaksanaan QPAC PA ni tujuannya ia bukan berotasikan keuntungan tuan-tuan dan puan-puan. Dia hanya ada lebih kepada memberi manfaat kepada warga penyewa awam dan seisi keluarga. Yang kedua, program ini tuan-tuan dan puan-puan diwujudkan sebagai alternatif kepada skim perkeso. Tuan-tuan sedia maklum penyewa awam yang berjawatan tetap tidak ada skim perkeso diperuntukkan. Okey? Dan yang kedua adalah alternatif kepada skim agrasia. Skim agrasia ni tuan-tuan sedia maklum ada 3 tuan-tuan. Yang pertama itu bencana pekerja, penyakit khidmat dan yang terbaru kerajaan lancar pada 1 Januari 2020 iaitu kematian. Okey? Untuk mohon
dan mendapatkan hanya yang benar-benar layak sahaja serta mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh JKKP ataupun jabatan kerajaan lah. Okey, yang ketiga, manfaat ni tuan-tuan alternatif sebagai manfaat tambahan kepada mana-mana plan insurans ataupun takaful yang tuan-tuan sedia ada. Sebagai contoh, dulu tuan-tuan masa tahun 90-an tuan-tuan sudah ada skim insurans ataupun takaful. Tetapi tuan-tuan pernah semak tak tentang polisi dia, berapa manfaat hibah dia, berapa jumlah coverage dia, ada yang RM50,000, ada yang RM60,000. Cukup tak dengan keadaan semasa sekarang? Sebagai contoh, gaji tuan-tuan setahun RM100,000. Dalam kajian perancangan kewangan Islam, untuk menyediakan manfaat pampasan ataupun hibah, dia kena ambil 5 tahun tuan-tuan. 5 tahun pendapatan. Maknanya tuan-tuan kena ada sediakan RM300,000 paling kurang untuk anda kata berlaku sebarang musibah. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, ataupun yang keempat, QPAC amat memandang serius tentang soal kebajikan penyewa awam oleh kerana terlalu banyak berlaku kes-kes kemalangan maut yang melibatkan penyewa awam serta keluarga. Tuan-tuan cuba tengok. Hari-hari tuan-tuan tengok dalam Facebook, banyak yang berlaku di atas jalan raya ataupun di tempat kerja penyewa awam. Banyak kes-kes yang tak dapat tuntutan dengan agrasia. Tuan-tuan sedia maklum, mungkin TS Sapri pun tahu agrasia ni macam mana nak proses tuntutan. Kami ramai tuan-tuan bertemu di luar sana, ada penyewa awam yang sedih lah, yang sedih. Sebagai satu contoh, saya ambil satu contoh, ada seorang staf KKM, dia kudung di sebelah tangan kanan. Okey, accident semasa mengambil anak sekolah jam 2.15 petang. Kalau ikut kakitan kerajaan tersebut, anggota tersebut, sepatutnya berlaku jam 2.15 petang tu dia berada di mana. Tapi malangnya jam 2.15 petang dia berada di jalan raya, nasib tidak baik, kurang baik, dia terlibat dengan kemalangan. Sampai ke hari ini tuan-tuan, skim agrasia susah sangat nak dapat. Baik. Yang ketiga, skim ini yang seterusnya, dengan wujudnya skim ini seharusnya seluruh warga penyewa awam tidak terlepas untuk menyertai program ini bagi mewujudkan jaminan keuangan kepada keluarga jika sesuatu musibah kemalangan yang tidak diduga berlaku. Okey? Baik. Dia ada 2 plan tuan-tuan. Saya tak perlu mainkan slide video, sepatutnya ada video tapi manakah masa tinggal lagi 20 minit. Okey, dia ada satu plan A dan plan B. Plan A ni RM6 saja itu satu per head. Atau contohnya kalau tuan-tuan masuk pemohon saja RM6. Manfaat dia daripada RM110,000 anda kata berlaku kematian, kemalangan kenderaan sendiri, kita akan bagi manfaat sebanyak RM110,000. Baik, kes ni tuan-tuan cuba tengok apa yang berlaku pada seorang guru di SK Batu Gajah masa PKP baru ni. Seorang guru jatuh balkoni semasa membuat tempat basuh tangan pelajar. Okey, jatuh balkoni kita bayar RM113,000. Okey, adik ipar dia doktor di USM, dia call saya, Encik Faris boleh tak you datang kat USM? Kenapa doktor? Abang ipar saya yang jatuh bangunan tersebut. Alhamdulillah QPAC call waris untuk bayar pampasan sebanyak RM113,000. Kalau nak ikut skim agrasia tuan-tuan, seorang guru tugas dia mengajar dalam kelas. Bukan tugas guru membuat piping ataupun pasang sinki untuk di sekolah. Itu bukan tugas dia. Itu perlu kena ingat tuan-tuan. Baik, plan B tuan-tuan dia ada RM12 satu kepala. Contohlah kalau pemohon saja RM12. Manfaat dia bermula daripada RM220,000 sehingga RM440,000. Andai kata berlaku kematian melibatkan pengangkutan awam kita sebagai penumpang, kita akan gandakan hingga RM440,000. Baik, sebagai contoh, tuan-tuan tengoklah apa yang kes berlaku pada MH17. Satu family jatuh kapal terbang. Kita bayar pampasan sehingga 1.7 juta. Apa yang waris dia laksanakan? Dia buat satu masjid. Alhamdulillah, itu yang kita nak. Dengan kadar RM6, 20 sen satu hari, kita sudah sediakan hibah RM220,000 ataupun plan B RM12, kita sudah akan hibah sehingga RM440,000. Dia ada lagi manfaat-manfaat keseluruhan atau contoh macam kecacatan kekal, hilang upaya dan sebagainya. Okey, next slide. Okey, ini adalah puan apa ni manfaat kematian dan hilang upaya akibat kemalangan. Macam saya katakan tadi, kalau plan A, anda kata berlaku kemalangan ataupun kematian semasa dalam pengangkutan awam, kita gandakan daripada RM110,000 ke RM220,000. Sebaliknya plan B. Cik Faris, suara tak dengar dah. Cik Faris, suara tak dengar. Cik Faris, suara tak keluar, tak dengar. Cik Faris, suara tak dengar dah. Minta on off mic tadi.
Cik Faris. Okey, saya rasa ada problem teknikal tu kok. Ya, minta Mungkin saya sambung cover balik Cik Syafri. penjelasan. Minta cover Cik Saya Syafri. minta maaf pada tuan-tuan semua sekalian. Tadi terputus macam tu saja. Okey, tapi tak apa. Sekiranya ada soalan lagi, mungkin boleh tanya nanti ya. Okey, saya akan go through mengenai program QPSPA ini dan saya akan berserah balik pada Encik Faris kita nanti. Baik. Okey. Kematian akibat kemalangan sebagai penumpang dalam pengangkutan awam berlesen. Tuan-tuan, baru ni ada viral tu tak? Suami isteri meninggal dunia kemalangan di jalan raya. Merupakan pelanggan kita tuan-tuan. Dan dia akan dapat insya-Allah 200,000 atau 400,000. Baik. Okey, pengangkutan awam berlesen ni tuan-tuan seperti bas, Grab, Uber dan juga flight. Okey. Kematian akibat kemalangan di jalan raya dengan kenderaan sendiri. Kemalangan sendiri. Sewaktu on the way nak pergi kerja ke, on the way balik kerja ke, nak pergi bercuti ke, jika berlaku, auzubillah kita minta contoh dapat 110,000 bagi plan A dan plan B 220,000. Yang ni sekarang ni kita tengah buat tuntutan untuk keluarga arwah yang di Dungun tempoh hari yang berlaku kemalangan di jalan raya. InsyaAllah ada rezeki dapatlah kepada anak-anak yang ditinggalkan. So kematian yang ketiga, manfaat ketiga, kematian akibat lain-lain kematian. Seperti pembunuhan, serangan, mogok, rusuhan, kekacauan awam atau perampasan, keracunan makanan secara kemalangan. Ni ada terjadi dekat Kuala Terengganu tempoh hari, keracunan puding telur, puding buih. Lebih 20 orang mati, betul tak? So benda ni akan dapat sekiranya ada plan A ataupun plan B. Baik. Lemas secara kemalangan, panahan petir pun semakin kerap berlaku sekarang ni, pendedahan dan kehilangan seperti bom, letupan ni itu semua. Baik. Okey. Baik, kematian akibat lain-lain kemalangan ni tuan-tuan, sebenarnya kalau tuan-tuan lihat balik tragedi arwah adik pun boleh dituntut lah. Sebab apa? Sebab dia bukan menyertai mogok, bukan menyertai urusan. Dia hanya melakukan kerja dia saja, tetapi telah diserang. Baik. Okey, baik. So manfaat keempat tuan-tuan, pelindungan QPEX-PA bagi kelumpuhan menyeluruh dari leher ke bawah atau ketidakwarasan menyeluruh dan tidak dapat diubati akibat kemalangan. Maksudnya lumpuhlah, dapat 110,000 ataupun 220,000 mengikut plan yang kita ambil. Okey, manfaat yang kelima, melindungi hilang upaya kekal, melindungi upaya yang kekal atau kehilangan anggota badan akibat kemalangan yang mana menghalang sama sekali peserta daripada menjalankan perniagaan atau sebarang pekerjaan dalam tempoh kurangnya 12 bulan. Contohnya kehilangan kaki, tangan dan semua. Okey, so dapat daripada 110,000 ni adalah percentage dia. Baik, saya akan share dari segi manfaat ke-6, pembayaran balik bagi semua pembelanjaan perubatan akibat kemalangan ditanggung oleh QPEX-PA semasa dimasukkan ke mana-mana hospital kerajaan. Baik, okey tuan, sekiranya tuan tidak ada plan QPEX Care sewaktu berlaku ni, tetapi berlaku kemalangan dan perlu dimasukkan besi. Andai kata besi tadi tuan-tuan kena bayar sendiri di hospital kerajaan, kos besi tadi tuan-tuan boleh tuntut kembali dengan manfaat yang ke-6 tadi. Manfaat ke-6 bagi plan A 3,000 dan ke B adalah 5,000. Baik. Okey. Manfaat ke-7, allowance tunai harian di hospital kerajaan sebanyak 100 sehari diberi semasa penghospitalan akibat kemalangan. Akibat kemalangan saja masuk ward hospital kerajaan dan dia akan dapat RM50 100 hari bergantung kepada plan A ataupun B. Plan A maksimum 20 hari setahun, plan B 30 hari setahun. Baik. Okey, yang ke-8 lebih bagus dari punya ni, allowance perjalanan mingguan. Sekiranya warded akibat kemalangan di hospital kerajaan selama seminggu, tuan-tuan akan dapat allowance TNT dia panggil, macam allowance perjalanan. RM50 hingga RM500 seminggu. Baik. Okey. So plan B 100 seminggu, maksimum 1,000. Okey. RM50 seminggu tadi, maksimum 500 bagi plan A. Baik. Okey, khairat kematian biasa. Baik, bagusnya program ni tuan-tuan. Bagi peserta Muslim yang belum haji, tuan-tuan akan diberi 1,500 untuk upah haji dan 1,500 bagi khairat. Bagi plan A tuan. Kematian biasa, bukan akibat kemalangan. Baik.
Yang plan B, upah haji 3,000, khairat 3,000. Baik, bagi peserta Muslim yang sudah haji, kita akan bagi khairat 3,000 dan 6,000 bagi plan A ataupun B. Okey, bagi bukan Muslim untuk perbelanjaan perkebumian sama. 3,000 dan 6,000. Okey. So ini adalah mengenai manfaat secara nikas ya. Baik. Okey, ini adalah manfaat keterangan dari segi hilang kedua belah tangan berapa persen dia bayar, hilang tangan di paras bahu hingga siku 1%. Okey, ini adalah percentage dia. Dia ada percentage dia, baik. Okey. Yang saya highlightkan dekat skrin tu, hilang jari telunjuk 1 ruas. Kenapa saya letak merah tuan-tuan? Sebenarnya tuan-tuan, situ dah berlaku claim dah. Nanti saya tunjuk sekejap lagi. Okay, so dia ada percentage dia. Okay, yang ni adalah manfaat pertama, kematian akibat kemalangan sebagai penumpang ni dalam pengangkutan awam berlesen. Okay, dapat 220,000 campur dengan kos perubatan, campur dengan elang wad. So dapatlah lebih dalam 200 lebih. 230,000 lebih. Okay, baik. Yang ni tuan-tuan, kematian akibat lain dan kemalangan. Tuan-tuan, kalau saya rasa tuan-tuan tengok gambar pun tuan-tuan dah ingat dah. Peristiwa yang berlaku sewaktu awal pembukaan sekolah. Ada mana para guru perlu memasang sing dalam bilik darjah dan ditakdirkan pada masa itu arwah ni jatuh daripada balkoni tingkat 1 dan meninggal di tempat kejadian. Dan layak menerima tuntutan 113,000. Dia ambil plan A. Baik. Okey. So yang kelima yang saya highlight tadi. Jari telunjuk 1 ruas. Baik. Tuan-tuan, semasa berlaku ni tuan-tuan, dia snap gambar yang terpotong sikit tu dekat skrin tuan-tuan. Dia hantar kat kami tuan-tuan. Takut kami tuan-tuan. Dengan darah sekali. So, saya kata pergi dapatkan rawatan dekat hospital. So, alhamdulillah dia dapatkan rawatan dan doktor terpaksa buang 1 ruas kerana takut dijakiti kumpulan. So, alhamdulillah dia pemohon ni adalah seorang guru, isteri, menyertai potongan gaji pertama 25 Mac 2020. Polisi aktif pada 15 April 2020. Kejadian berlaku pada suami dia. Pada 17, maksudnya 2 hari selepas approve tuan-tuan. Sumbangan RM12. Plan B, kehilangan 1 ruas jari dia. 4% daripada 220,000 dia dapat 8,800 bantuan kewangan daripada QPAC di atas kehilangan. Dalam tunawar RM200 dan kos rawatan 300 lebih. So total sekali dia dapat claim RM8,914. Okey. Baik. Yang ni tuan-tuan kematian biasa, khairat. Seorang pemohon adalah suami. Seorang ustaz apply untuk keluarga dia. Ditakdirkan 15 September berlaku aktif yang pertama, polisi itu aktif dan isteri dia sehari sebelum tu menjalani pembedahan jantung. Katalah takdir menyebabkan isteri dia daripada operation tadi maka koma dan mampu bertahan sehingga 19 hari bulan bersamaan 4 hari selepas polisi approve. Sumbangan RM12 tuan-tuan dapat khairat 6,000. Ini saya katakan program kebajikan QPAC anjurkan tuan-tuan jika tidak elok sebenarnya dah lama ditutup tuan-tuan. Cumanya program ni kurang maklumat saja, kurang penyampaian dari segi teknikal dan tu saja. Itu saja yang saya cuba bantu untuk tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kematian kemalangan apa kata mereka? Secara peribadi QPSPA merupakan perlindungan takaful yang wajib diambil oleh semua penjawat awam kerana sumbangannya berlangan serendah RM6 saja. Saya menerima pampasan kewangan berjumlah RM113,000. Yang mana sebelah lagi kematian biasa dapat RM3,000. Baik. Okey tuan-tuan. Ini yang kita rekodkan fakta. Ramai penjawat awam hari ini tak kira lah doktor ke, pensyarah ke, APM ke, JPJ sendiri pun jika ditakdirkan berlaku kemalangan, kalau tuan tidak ada QPSPA masa ni, kita bimbang tuan-tuan, berapa sangatlah kita punya penceng tu. Tuan-tuan saya rasa tuan-tuan lebih alert daripada saya, dah buat perkiraan berapa jumlah penceng. Andainya kita pergi pada hari ni tuan-tuan. Saya dah pernah buat perkiraan, kalau gaji daripada masa hari ni 3,000, berkhidmat bawah pada 10 tahun, penceng yang bakal diterima tidak lebih 600 tuan-tuan. Kalau isteri tak bekerja, anak ramai, rumah menyewa tuan-tuan, ini satu-satu tekanan lah.
terkena kewangan. Jadi QPEX PA membantu dari segi kewangan. Yang pergi tetap pergi, yang hidup ni perlu meneruskan kehidupan. Baik tuan-tuan. Okey, di mana anda boleh bergantung demi orang yang bergantung pada anda. Kita contoh tuan-tuan adalah penjawat awam. Kalau swasta dia ada Perkeso. Kan? Kalau penjawat awam dia ada ex gratia JPA saja. Yang mana ini adalah skim bencana pekerja, penyakit, kematian, insentif ataupun ehsan daripada kerajaan. Tuan-tuan tak perlu bayar apa-apa di bawah selian JKKP. Hanya untuk kaki tangan kerajaan sahaja, semua peringkat berjawatan tetap kontrak. Memberi perlindungan sewaktu bertugas dan tugasan rasmi saja. Tuan-tuan, saya pernah ada beberapa yang saya share di beberapa lepas taklimat. Ada petugas yang keluar ambil anak, keluar minum pagi, pukul 10 dia terlibat kemalangan. Tidak dapat apa-apa tuntutan sebab apa? Sebab di luar waktu tugasan rasmi. Oleh kerana itulah tuan perlu mencarum QPEX PA untuk kebaikan bersama. Okey, QPEX PA melindungi, diperkenalkan oleh QPEX dengan kerjasama Medicare. Khas untuk seluruh warga penjawat awam, badan berkanu, pihak berkuasa tempatan, boleh disertai oleh pasangan dan anak-anak. Menyediakan perlindungan dari segi kecederaan, kehilangan anggota, badan, kelupaan, kematian dan akhirat kematian biasa. Pilihan caruman adalah plan A RM6 ataupun plan B RM12. Itu sahaja untuk di sini. Baik. Okey tuan-tuan, saya nak share sedikit untuk ek rahsia kematian. Di mana kalau tuan-tuan berkhidmat di bawah 60 bulan ataupun 5 tahun, tuntutan yang dapat adalah RM150,000 sahaja. Sekiranya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh JPP tadi, iaitu masa bertugas dan kerja rasmi. Okey. Dan berkhidmat 61 bulan hingga 120 bulan bersamaan 10 tahun, RM100,000. Kalau berkhidmat bawah 15 tahun, RM75,000. So berkhidmat 20 tahun, RM50,000. Lebih daripada itu tuan-tuan, tidak ada dah gratia. Kerana apa? Kerana wang sagu hati hadiah dah besar. So ini adalah sistem gratia ni adalah ehsan daripada kerajaan untuk kaki tangan awam. Okey, baik. Okey, formula kiraan pencen yang saya share tadi. Kalau sekiranya pendapatan kita RM4,000, berkhidmat 15 tahun, kali dengan, ni adalah perkali dia dan jumlah pencen tu 1,000 lebih tuan-tuan. 1,000 lebih. Kalau hilang paya pun tuan-tuan, ni adalah pencen dia. Rumah nak kena bayar, kereta nak kena bayar, kecuali mati tu free lah. Tetapi kalau hilang paya, pencen dia ni tetap kena bayar semua komitmen macam biasa. Baik. Contoh penyertaan. Pemohon katalah nak menyertai bersama pasangan dengan 4 orang anak. Untuk plan A hanya membelanjakan RM25.44 saja, tuan-tuan. Bagi plan B, pemohon dan pasangan dengan 4 orang anak hanya sekadar RM44.52 saja. Okey, mahal tidak semestinya terbaik, murah tak mestinya tak bagus, tuan-tuan. Okey, sumbangan anda. Baik. Tuan-tuan tengok pada bahagian atas skrin tu. Tuan-tuan bayar 1 bulan RM6 bagi plan B. Bagi A. Bagi B RM12. Katalah tuan-tuan bayar selama 30 tahun. Tak berlaku apa-apa tuan-tuan. Tapi katalah pada tahun 30 tu berlaku kematian biasa. Tuan-tuan tetap menerima RM6,000. RM6,000 tuan-tuan. RM6,000. Maksudnya tuan-tuan hanya bayar RM4,000 tapi tuan-tuan masih dapat lebih dari apa yang tuan-tuan mencarum. Sebenarnya itu adalah program yang bagus lah. Baik, manfaat ibah sehingga RM220,000, hanya 20 sen sehari dengan QPEX Care ni tuan-tuan. Baik, okey, kisah tauladan dan 74 belalang tuan-tuan. Ni pernah kalau tuan-tuan pernah dengar perkataan ni, Ramli ada nyatakan. Banyak-banyak. Kita jumpa hari ni tuan-tuan, ramai di antara kita ni banyak-banyak menyertai takaful untuk diri sendiri saja. Betul tak tuan-tuan? Okey. Dan sedikit-sedikit, artinya hanya segelintir antara suami dan isteri menyertai takaful atau pensyuran untuk pasangan mereka.
Yang ketiga, kadang-kadang. Artinya, ramai ibu ataupun bapa terlepas pandang untuk menyertai takaful ataupun insurans untuk anak-anak. Mereka sedangkan yang lain adalah harta yang amat berbahagia. Sebenarnya kadang-kadang ni adalah faktor utamanya adalah faktor bajet, tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan nak menyertai untuk anak di pakej luar sana, tuan-tuan terpaksa membelanjakan RM150 bagi seorang anak. Kalau 4 orang anak sudah keluar MyV sebiji, tuan-tuan. Dan 600. Tapi bila ada program RM85 dengan QPSPA ni, tuan-tuan, janganlah lepaskan peluang ni, tuan-tuan. Ini adalah program yang disyorkan untuk kaki tangan awam saja. Okey, yang keempat ni jarang-jarang. Bukan kahwin. Yang keempat, tuan-tuan, jarang-jarang artinya ni. Tapi jarang-jarang ni hanyalah sedikit saja ibu ataupun bapa menyertai untuk seisi keluarga. Kerana apa? Kerana bajet yang pertama, tuan-tuan. Ditambah dengan musim pandemik COVID-19 sekarang ni, kewangan pun tidak menentu. Ramai yang call saya 2 bulan lepas bertanyakan pasal package ni kerana tidak mampu lagi dah nak mencarum, tuan-tuan. Inilah kesempatan dan kebolehan dan keistimewaan untuk penyewa awam kerana ada program yang tersedia oleh QPAC untuk tuan-tuan. Harga mampu milik dan tak semestinya tak bagus, tuan-tuan. Hanya perlu faham teknikal sahaja. Okey, baik. Kenapa perlu ambil masa yang panjang untuk membuat keputusan? Kerana benda ni dah lah lama nak approve, tuan-tuan. 3 bulan ambil masa. Kalau boleh, tuan-tuan, selepas ada program ni, tuan-tuan nak menyertai Grab lah peluang ni, hanya isikan permohonan sahaja tanpa ada apa-apa bayaran awal pun. Hanya sediakan data selit gaji seperti yang diceritakan dalam video tadi. Baik. Okey, tuan, saya buka sesi soalan. Kalau ada siapa yang nak bertanyakan soalan mengenai program QPSPA. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Nak tanya soalan boleh? Boleh. Okey, kalau kata saya ambil untuk yang keluarga punya, saya isteri dengan anak-anak. Okey. Okey, kemudian katalah isteri saya boleh tak ambil juga untuk dia juga? Sajalah dia ambil, mungkin ada 2 polisi lah dalam hal boleh. Okey, secara asas dia, kedua-dua program ni dia menggunakan sistem rujukan nombor IC. Jika sudah ada nombor IC peserta atau pasangan tadi dalam program tadi, dia dah tak boleh nak menyertai dah. Kecuali dia split. Maksudnya dia ambil individu, isteri ambil family. Boleh. Tapi dengan syarat dengan family tu dia tidak ada nama dia lah. Macam tu pun boleh. Terjawab ke, tuan? Hello. Assalamualaikum, boleh tanya soalan? Waalaikumsalam, Puan. Ya, sila. Saya nak tanya untuk my QPAX K dan QPAX PA tu, dia cover untuk COVID tak? Okey, bagus soalan ni. Baik, okey. Sekarang ni untuk COVID dikategorikan sebagai pandemik. Yang mana kalau pandemik ni lebih kurang kepada bencana alam lah. Yang mana tidak di-cover oleh Menteri Kekat. Ini di bawah pada Malaysian Takaful Association yang mengeluarkan arahan ni, mana takaful tak perlu cover pun tak apa, nak cover pun tak apa. Okey, baik. Tetapi QPAX ni bagus dia, sekiranya tuan-tuan di kuarantin di hospital dengan stage 3 ataupun ke atas, biasanya stage 1 ni tuan-tuan kuarantin di rumah ataupun kuarantin di pusat kuarantin, betul tak? Okey, bagi kuarantin yang pusat kuarantin ataupun rumah, tuan-tuan, sebenarnya tak layak membuat tuntutan dalam hospital. Walaupun ada doktor, walaupun ada tu dekat pusat kuarantin kan. Okay. Tetapi syarat am dia mestilah kuarantin di hospital. Baru layak membuat tuntutan RM50 sehari. Alhamdulillah saya pernah handle buat tuntutan. Satu keluarga kena COVID, masa tu awal-awal COVID dah berlaku kena kuarantin di hospital. So dapat lebih kurang 600 orang, tuan-tuan. Ada 4 ahli keluarga kali dengan 600. So dapat membuat tuntutan, insya-Allah, selagi dia benarkan lah, sebab dia pun di bawah masih di bawah pandemik. Jadi QPAX Care ni bagusnya dia buka peluang untuk tuntutan dalam hospital. Baik. Okey, ada tak suara lagi? Kiranya kalau kematian disebabkan oleh COVID untuk QPAX PA tu dapatlah dia punya ganjaran tuan? Okey, dia akan dapat under kematian biasa, khairat 3,000 ataupun 6,000. Oh, bukan under yang kemalangan yang 200,000. Bukan, Puan. Bukan, Puan. Hanya dapat khairat kematian. Okey. Betul. Okey. Ada tak soalan lain ya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Ya, ya, ya. Jika suami mencarum untuk keluarga, untuk Okey. QPS Care dan PA tu, kemudian ditakdirkan suami pergi dulu, jadi caruman untuk isteri dengan anak-anak tu boleh diteruskan ke atau secara automatik terbatal ke macam mana? Okey, baik. Bagus soalan Puan. Baik. Untuk QPSPA ni Puan, jika suami isteri itu adalah kaki tangan awam, yang Ya. mana seorang sahaja peserta dan satu keluarga tu memohon di bawah suami, contohlah. Katalah berlaku contoh, suami tadi meninggal. Dia boleh ditukar kepada isteri sebab isteri masih penjawat awam. Kalau isteri itu ataupun pasangan bukan penjawat awam, makanya program ni akan tamatlah. Sebab dia memang khusus untuk penjawat awam saja. Kalau dia maknanya dah pencen, maksudnya suami Okey. pencen tapi teruskan caruman, kemudian akan cover sampai 70 kan? Okey, baik. Jadi kemudian isteri pun penjawat awam tapi isteri pun pencen juga lepas tu. Jadi masih boleh diteruskan ke tak jika suami tak ada? Okey, bagus Atau Puan. kena tukar dulu? Soalan ni pun mungkin saya tercicir nak explain tadi. Bagus. Baik, dia sama je. QPSP adalah sama dengan QPSK. Bila pencen, tuan-tuan akan diberi pilihan untuk mencaru secara setahun sekali. Sampailah umur 70 tahun. Maksudnya dia tetap cover. Okey. Baik. Apa kesan suami? Ini saya dah jawab. Terjawab ke soalan tadi Puan? Ya, tapi macam kalau katalah kita pencen, kita dia tawarkan tu bagaimana? Kita kena hubungi QPEX ke? Okey. Ataupun Sebelum pencen, sebenarnya 3 bulan ataupun 2 bulan, kita akan dapat surat pencen, betul tak? ya. So kita akan emailkan borang tu saja kepada QPEX. So dia akan reply untuk pembayaran awal setahun sekali. Simple je. Oh, okey. Okey, so saya jawab ada soalan yang tertinggal pasal QPEX Care tadi. Berapakah jumlah hak wad? Baik. Untuk QPEX Care, jumlah kelayakan hak wad dia adalah RM150 sehari. Katalah kita masuk ward hari tu RM150 ni penuh. Ada bilik berharga 200. Jadi tuan-tuan boleh masuk ward tu, tuan-tuan hanya bayar baki beza saja. Beza berapa? RM50 sehari. Yang bayar yang tu saja. Kalau ada bilik yang 1,5, baik seeloknya duduk 1,5 lah, tak perlu menambah, tak perlu kena bayar lebih, kan? Okey. Baik. Berapa jumlah coverage untuk QPEX Care ni? Tadi saya dah share. Untuk family RM60,000 setahun. Untuk individu RM40,000 setahun. Ya tu, ya Puan. Yang tadi tu kalau yang pencen tu tapi dia tidak melakukan macam offer tadi tu, tak tahu kata kena sambung ingat automatik kan. Jadi apa langkah yang boleh dibuat? Okey, dia ada tempoh masa. Dah 3-4 bulan kan. Okey, dia ada tempoh masa sebenarnya. Daripada last due date potongan daripada gaji, bila kita pencen, dia akan terputus dah. Dia akan terputus dah caruman untuk menyertai package tadi. So sebab tu kita kena email kalau boleh 3 bulan sebelum pencen, kita kena emailkan kepada QPEX. Bila putus, tuan-tuan ada masa 30 hari sahaja tempoh menunggu. Lebih daripada itu, semua program akan terputus, tamat. Dan nak menyertai selepas pencen dah tak boleh dah. Sebab tu kena jaga. Selepas pada pencen, kena alert dari segi bayaran tahunan. Kalau boleh bayar awal, bayar awal. Okey. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tuan. Cik Kiri, saya nak tanya sikit. Ya. Sebelum ni saya ada ambil package keluarga. Dah lama dah. Baik. So bayarannya dalam RM41 sebulan. Dan saya bayar secara tahunan lah. So benda tu meningkat daripada 400 lebih kepada 800 lebih. Lepas tu last ni 1,200 lebih setahun. Okey, baik. Jadi soalan saya, ada kawan saya yang baru ambil 800 lebih je setahun. So kenapa ada perbezaan tu? Okey. Baik, yang pertama, terima kasih Tuan. Tuan stay sekejap boleh saya nak tanya soalan? Boleh. Berapa tahun bila Tuan menyertai program ni? Tahu lama dah. Ada 10 tahun ada? 10 tahun. Ada? Ada kot. Ada kot baik. Ataupun baik. lebih kurang lah 10 tahun. Baik. Dan saya pernah guna pun
Dah pernah. Okey, Macam alhamdulillah Cik tahniah. Sukri bagi tahu tadi yang bahagian teknikal tu memang senang je lah. Okey. Gitu je. Okey. Pergi ke So, hospital pergi ke hospital nak dapat rawatan tunjuk kad. Hospital tu kata, oh kita tak terima KPAC care. Okey, tak apa. Doktor suruh masuk ward lah. Saya kata masuk ward buat apa kalau tak terima. Saya pergi ke hospital lain, dia kata okey kita terima. Tunggu sekejap, kita buat confirmation dengan QPAC. Dan kami tunggu tu dia kata okey, confirm diterima, then masuk ward. Lepas tu orang QPAC akan call, tanya betul ke cik ni kemalangan dan cik akan buat pembedahan dengan kos sekian-sekian. Saya kata betul, saya kemalangan. Dan dia interview, okey tak apa, kita nak pengesahan tu. Dan proses dia memang senang lah. Okay, betul Tuan Azizah betul Ya saya. Memang sebenarnya macam tu je. Medical card, kalau kita faham dia punya teknikal, mudah sangat kita nak hadapi benda-benda tadi. Yang Tuan Cik Azizah jumpa tadi, sebenarnya dia ada setengah hospital, dia ada pro dia sendiri. Contohnya yang jaga tu punya doktor tu pun ejen syarikat masing-masing. Jadi dia akan jadi macam tu. Sebab apa? Sebab ni adalah dunia persaingan. Kerana dia tahu ramai penjawat awam menyertai KPAC care, so dia akan buat apa yang patut lah. Betul tu kan? Okay, tapi bagi saya, kalau jumpa jawapan macam tu, saya suka sangat. Pagi balik pedas-pedas. Dan sebab dalam list buku QPAC care tu dia ada bagi list hospital yang betul. Yang layak dan yang ada link lah dengan QPAC kan, ada hospital betul. yang Sepatutnya tak disenaraikan. tak ada isu lah. Sepatutnya tak ada isu sebenarnya. Tapi kerana human, kerana manusia. Okey. Baik, soalan Tuan Zizan tadi mengenai apa ni? Kemasukan. Bayaran berbeza tu. Bayaran berbeza. Baik. Sebenarnya dulu tidak ada pun harga RM85 under Gakum, tak ada. Dulu hanya semua penjawat awam harga sama je. Dulu harga betul lah RM40 satu family, untuk individu lebih kurang dalam RM60 dululah. Tapi kerana klaim tu, sebab Medicare ni merupakan klaim yang terbesar. Kalau tuan-tuan perhatikan pada syarikat luar sana, selang 2 tahun je naik harga. Selang 2 tahun je naik harga, betul tak? Betul. Kenapa? Kerana faktor klaim yang terlalu besar. Jadi QPAC pun berlaku juga pertambahan harga. Harga 85 adalah harga yang asal dahulu 5 tahun lepas. Tuan-tuan dapat daripada Gakum ni, tuan-tuan dapat harga asal sebelum harga naik, harga yang baru. Harga yang baru RM106. Mana penjawat awal lain RM106. Jadi kalau contoh RM106. Tapi kalau tuan adalah peserta di bawah UiTM ataupun universiti awam, tuan kena emailkan dia untuk perbaharui setup dia punya profile. Sebab apa, kadang-kadang dia terlepas pandang, sepatutnya tuan dapat 85. Tapi kalau kerana tuan dah masuk lama, dia pun dah terlepas dia punya profile, jadi dia follow harga RM106. Jadilah RM1,020, RM1,070 setahun. RM1,200 lebih. Okey. Dan juga bila meningkat umur 56, harga dia dah berbeza tuan. RM106 akan menjadi RM174. Okey, jelas Jelas. Okey, so dia akan mengikut tu keadaan harga semasa. Dan untuk pengetahuan semua yang ada ini, harga medical card, soalan yang saya tanya pada semua, adakah meningkat? Soalan cepu mas. Okey, sebenarnya dia akan meningkat. Kalau sekiranya bila tabung tabaruk hasil perkongsian penjawat awam ni sudah tidak mampu lagi menampung coverage claim tadi. Jadi dia akan naikkan RM20. Itu normal berlaku. Dekat syarikat luar sana pun normal 2 tahun sekali. By individu pula tu naik. So program ni lebih bagus. Satu plan untuk individu, satu kenaikan kalau naik lah. Tapi saya doakan semoga kita semua tidak menyalahgunakan KPAC scan ya. Sakit sikit pun tak nak masuk ward. Jadi benda ni akan menyebabkan susuk nilai tabung claim dia, tabung perlindungan dia. Okey. So ada 4 minit lagi sebelum pukul 12, saya nak bagi tahu sedikit QPAC SPA, QPAC scan ni tuan-tuan kalau boleh grab lah. Sebab tak ada dah peluang lain yang kita nak dengan harga mampu milik dan ni. Tuan-tuan semua ada pepatah minta bacaan tuan-tuan. Dia kata apa? Saya suka share, setiap kali taklimat saya suka share. Biar mohabbat zindagi hai nahi hai kush nahi hai. Apa yang maksud tu? Kalau kita sayang keluarga kita tuan-tuan,
kita perlukan pengorbanan. Apa maksud pengorbanan? 20 sen untuk ni dan untuk 20% untuk QPSA, RM3 untuk QPSA sehari untuk tuan-tuan memberi keselesaan kepada keluarga dan diri sendiri. Itu saja daripada saya. Saya mohon maaf kekurangan hari ini ada putus apa semua. Saya mohon maaf. Dan sebelum saya serahkan kepada Tuan Safri kita semula, saya ada share link untuk permintaan borang dekat chat, ruangan chat. Mungkin Tuan boleh scroll cari. Anda boleh isikan pada situ untuk dapatkan borang. Untuk pertanyaan lebih lanjut pun boleh WhatsApp, ada nombor yang dikongsikan. Saya mewakili ketiga-tiga rakan saya, sepatutnya ada pergiliran yang cantik lah, 1, 2, 3. Tapi saya mohon maaf, saya mohon maaf andai kata tersilap kata dan bicara yang menghiris perasaan dan hati-hati para pendengar, dan saya mohon halalkan masa yang saya gunakan dan saya akhiri kita sesi sharing pada hari ini dengan kata saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik kepada Tuan Safri kita. Okey, majlis mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel sebentar tadi. Sebenarnya kita masih banyak lagi soalan-soalan yang kita tidak menjawab panel sebenarnya. Jadi terlalu ramai yang excited dengan pertanyaan dan saya rasa memang semua peserta dikendaki menghubungi Encik Syukri tadi tu talian yang telah dikongsikan. Jika terdapat lagi rasa pertanyaan yang tidak terjawab dah. Okey, para hadirin penonton semua, program kita pada hari ini telah sampai ke penghujung lah. Dan saya mengingatkan kepada semua staf UiTM supaya mengisi jam latihan kehadiran yang telah dipaparkan sebentar tadi ya. Dan jam latihan akan ditutup selepas 10 minit bersiaran ni tamat. Alhamdulillah, saya juga mewakili kepada panel jemputan lah, memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dan kesilapan semasa bersiaran lah. Akhir sekali, jadilah warga yang prihatin. Elak jangkitan COVID-19. Jangan kita menjadi punca ahli keluarga saudara mara dijangkiti dengan COVID-19. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi.